استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تهدي بالخير. Tuan-tuan dan puan mata Allah sekalian, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita sedikit waktu, peluang untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat bersama kunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat rahmatnya insya-Allah. Untuk malam ni menyambung pada kuliah terdahulu sebelum Ramadan, tajuk terakhir kita iaitu adab menghormati tetamu waktu nak pulang. Kita dah sampai ke rumah, kita nak pulang. Sesuai pula kalau kita kaitkan dengan ziarah sepanjang bulan Syawal ini, berakhirnya pada hari Selasa esok. Lazimnya bila kita ziarah, tuan rumah biasanya akan menyambut kedatangan kita dengan wajah yang ceria atau dengan rela hati, terbuka hati. Dalam buku ni disenaraikan ada 3 lah yang sepatutnya tuan rumah dan tetamu buat ketika pulang daripada ziarah. Yang kita buat sesuai tidak dengan sanan yang disusun, adab yang disusun ini oleh Imam Ghazali, sesuai dengan yang dilaksanakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut kat sini yang pertama, tuan rumah hendaklah keluar dengan tetamunya sampai ke pintu rumah. Jadi dah masuk dia dah layan dah elok, makan kuih raya, minum siap. Maka bila nak balik, biasanya siapa yang minta izin dulu? Tetamu ke tuan rumah? Saya banyak hal ni minta balik, tolong balik, tak ada. Biasanya tak sampai hati kita nak sebut begitu. Jadi tetamu akan bangun minta diri tuan rumah. Jadi nak balik tu kita pun iyalah, sebagai tuan rumah kita iyakan dan kita persila tu untuk kita hantar sampai keluar rumah. Yang itu yang cantik. Sampai ke pintu rumah. Kelakuan ini hukumnya sunat, dapat pahala. Jadi kalau kita duduk je, orang tu bangun nak keluar pun, orang ni macam tak suka aku, memang aku balik cepat lah. Tapi kalau kita salam, dia iring kita sampai pintu, kehadiran kita tu rasa dia hormati, tuan rumah pun rasa suka.
Tu beza tu. Baik. Termasuk dalam perkara sunat kerana memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu. Adapun kesempurnaan memuliakan itu dengan sentiasa menunjukkan wajah yang jernih. Wajah yang jernih. Maknanya kalau kita tamu datang memang kena ceria lah. Memang kena senyum. Jernih ni suka lah. Kita tengok dia suka, dia tengok kita pun suka. Kalau masam je maknanya apa? Kita pun duduk kat tu mungkin rancang ni nak duduk setengah jam. Kalau tengok tuan rumah muka masam, tak sampai 2 minit kita kata kita pun nak balik lah. Macam tak sudi terima kita. Jadi wajah yang jernih ni maknanya suka, ceria, berseri-seri. Jadi kalau sambut orang pun jangan pakai singlet. Kalau tuan rumah pakai baju raya cantik, yang datang pakai baju raya, dua-dua nampak berseri-seri. Yang datang kalau pakai baju raya, yang sambut dalam rumah singlet je. Subhanallah. Kita raikan tetamu, tapi dalam keadaan kita punya persediaan untuk sunat ni, memuliakan tetamu dengan pakaian berseri-seri. Carilah apa yang sesuai kita capai. Kalau tak dapat pakai sampin macam tetamu, sekurang-kurangnya kita pakai satu suit yang lengkap lah. Kadang-kadang kita tak prihatin sangat, bawa datang dengan pakaian yang elok, kita pakai pakai singlet, pakai kain lusuh, tak towel kat sini, letak towel kecil kat bahu. Mana gaya dia? Yang itu kadang-kadang diperhatikan juga. Saya sebut ni sebenarnya berlaku juga waktu kita jalan ziarah ke rumah lain. Begitu cara mereka menyambut kita. Terfikir juga. Maknanya kalau betul-betul dia faham pada adab menerima tetamu, cantikkan sikitlah adab tu. Dan sentiasa tersenyum serta mengeluarkan kata-kata yang manis. Sewaktu datang, sewaktu makan dan sewaktu pulang. 3 tu. Waktu datang kalau disambut dengan manis, sedang makan kita jemput dengan cara yang manis, nak pulang pun kita katakan dengan kata-kata yang elok, yang manis. Memang kita tak berapa nak pandai, lagi-lagi orang muda macam saya. Nak mulakan balik pun kadang-kadang macam mana macam mana. Cuma dalam raya biasa adab kita senang, kita sebut Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dalam kumpulan baraan ramai-ramai. Tapi kalau seorang-seorang kadang-kadang kita bingung nak cakap dengan tuan rumah nak balik ni, macam mana ayat yang manis ni. Tuan rumah pun kena balas dengan jawapan pun yang manis, yang elok. Yang ini biasanya orang tua lebih pandai. Ayat-ayat ni biasanya dia yang halus, ayat ni yang elok. Kalau kita minta diri itu biasalah, saya minta diri dulu, ya saya faham, terima kasih datang. Itu kan ayat yang cantik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tetamu hendaklah menunjukkan sikap yang penuh sopan sewaktu pulang. Sewaktu pulang ini jarang berlakulah untuk orang tua-tua. Biasa kanak-kanak ni bila dapat duit raya, cara dia pulang lain, cara dia balik tu lain, sebab dah dapat apa yang dia nak. Tapi kalau yang orang tua-tua ni, maknanya untuk perkara yang kedua ni memang dia jaga kesopanan lagi lah. Kesopanan ni tadi kalau jumpa kita masuk dengan salam, kita pun hulur tangan lah salam, terima kasih banyak-banyak. Kenapa? Menjadikan juadah, menerima kami, menerima kehadiran kami. Itu antara cara yang cantik lah. Kalau kita dapat salam duit raya, ambil dia, contohlah anak-anak kecil sana kan, terima duit raya terus lompat, maknanya balik hilang. Itu dia sopannya tak nampak. Ini jaranglah berlaku untuk orang dewasa. Sambung, dengan hati yang riang gembira dan muka yang ceria. Tetamu pun kena tunjuk juga gembira, ceria, sekalipun sebenarnya apa yang telah diterima tadi banyak kekurangan. Ini pun kadang-kadang kita pergi ke rumah orang lain, kadang-kadang janjinya lain. Saya nak sampai lagi setengah jam. Dalam ayat dia mungkinlah
adalah nasi ayam contoh, pasal tengah hari sampai rupa sampai kuih raya je dia. Waktu tengah hari kan datang kadang berhajat ni, panjang cerita ni. Saya dah datang dari jauh ni, saya datang dari Johor ni, saya datang daripada Perak, insyaAllah sampai pukul 12. Hajat sebenarnya nak cakap kalau boleh makan tengah hari sediakanlah. Tapi tuan tanah ni, tuan rumah ni kadang-kadang tak, dia datang raya makan kuih raya je lah. Maknanya kalau ada pun kehadiran itu ada kekurangan, si tetamu ni kena juga terima seadanya, tak boleh komplain. Masuk kereta kadang cerita dah lain lah, ingat adalah yang special. Yang itu sebenarnya lumrah. Tapi sebenarnya bila orang yang tetamu yang baik, mulut tu dia tutup lah. Yang ada depan mata dia waktu itu, itulah rezeki dia. Dapat mi hon, jadilah. Dapat minum air sejuk, jadilah. Kan dia kata penat jalan jauh, dapat air sejuk. Daripada air kosong, sejuk sikit, dapat tambah ais. Maknanya apa? Nikmat Allah bagilah tu lebih sikit daripada biasa. Sikap ini termasuk dalam budi pekerti yang baik dan menunjukkan sikap tawaduk ataupun rendah diri pada tetamu. Tetamu maknanya kita diajar kepada kita ziarah ni, tawaduk tu pun dilatih. Tawaduk meskipun sedap yang disidangkan, memang kita minat, jangan gelojoh. Tawaduk. Meskipun rasa banyak, kalau dia makan seorang pun habis, tawaduk. Apa ni depan ni? Oh, tengok kambing. Oh, semalam saya hadir kat Tok Panjang, kambing, subhanallah, semewah-mewahnya saya tengok. Rasanya kalau kita sendiri nak ambil satu tray tu untuk makan 2-3 orang memang habis. Tengok Allah menimbun, memang dia betul-betul nak bagi makan. Tapi adabnya kita pula macam mana nak tawaduk? Cukuplah sepinggan kecil. Kalau betul dah lapar, nanti balik beli sendiri, makanlah kat rumah, depan orang, dalam rumah orang. Adabnya, ni ramai lagi yang belum makan ni, kita ambil bahagian kita inilah. Ini ada sifat tawaduk kan. Nampak cendol satu balang besar, ini kalau letakkan depan saya satu jap pun saya boleh habis. Dia bagi 2 gelas, cukuplah. Rasa satu sedap, kali kedua memang sedap, berhenti. Itu kan cantik. Baik, itu antara contoh. Dan yang ketiga, tetamu jangan sekali-kali keluar melainkan dengan izin dan keredaan tuan rumah. Kita datang disambut, balik tu jangan tiba-tiba hilang. Tak boleh. Masuknya kita ada ni, masuk tadi elok. Kita selain kita datang ni, saya sebut tadi raya, kadang-kadang kita sekarang ni untuk pergi walimatul urus, masuk pintu depan, takut kena tul, lari pintu belakang. Tuan rumah nampak tau, rasan dia, kawan dia tadi masuk ni tapi tak keluar-keluar, rupanya dah ikut pintu belakang. Itu contoh. Dari sudut kat sini kata apa? Jangan sesekali keluar melainkan dengan izin dan redha. Maknanya tuan rumah ni memang dia suka kita datang, dan bila balik kita sapa dia lagi, terima kasih banyak. Dia tu sebenarnya yang menjadikan tuan rumah seronok. Kalau musim raya, dia bagi duit raya untuk anak kita, contoh. Kenapa tu? Tanda redha dan seronok dia. Kita pula kalau pergi walimatul urus, kita tak salam dengan duit salam, kita segan. Sebab dah jadi kelaziman dan budaya hari ini, pergi walimatul urus mesti dengan duit saman. Sebenarnya bukan begitu. Tapi dah kerana kelazimannya begitu, kita rasa malu kalau sampul tertinggal, contoh. Atau takut tuan rumah buka depan-depan orang. Saya pun dapat tahu juga, setengah-setengah tempat buka, dia letak kat sini telur, letak kat sini air mineral kecil, kat sini gula-gula. Tengok sampul, salam, tengok, oh gula-gula je. Allahu Akbar. Tu catat sikit. Nama ni Faisal. Nanti waktu saya buat walimatul urus, dia bagi dalam jumlah yang sama lah, sebab boleh rujuk. Boleh rujuk.
Oh gitu, ada. Tapi takutlah ni kita berkira-kira cara itu, takut Allah yang berkira-kira dengan kita. Jadi kalau yang datang itu salam yang kata disambut dengan duit salam, ada rezekinya ambil, rezekinya itu ambil lah. Kalau tak ada pun tak apa. Itu sebaiknya sambung. Selain itu, tetamu hendaklah menjaga hati tuan rumah selagi mana ia berada dalam rumah sebagai tetamu. Jaga hati. Dia siapkan macam-macam ni, sila, tak apalah, saya dah makan, saya dah kenyang. Itu sebenarnya salah tu. Adabnya jamahlah sedikit rasa. Air dah siap tuang, minta maaf saya tak minum air semua ni, saya nak minum air lagi lagi hebat. Yang ini sirap saya tak minum, contoh. Tak boleh. Kalau betul tak nak, bagi tahu awal sebelum tuang, saya teh tak minum sebab angin, saya minum kopi je. Maknanya daripada bawah, daripada dapur dia bawa memang kopi untuk kita khas. Tapi kalau dah siap hidang, jamahlah sikit. Tapi kalau belum buat apa-apa, belum masak, belum apa, kita cakap saya datang untuk ziarah, jangan susah-susah. Maknanya dia tak keluarkan ayam, dia tak keluarkan daging, dia tak keluarkan sayur, tak potong apa-apa kat dapur, itu tak apa. Tapi kalau dah prepare, dah siap, jamah. Sebagai tetamu, kita kena jaga hati tuan rumah. Tetamu yang bermalam dan menginap tidak melebihi 3 hari 3 malam. Yang menginap, makna hak dia untuk dapat package tilam, bilik, katil, makan 3 hari 3 malam. Kalau yang melibatkan tidur lah. Tapi hari ni alhamdulillah kita dah ada homestay. Rumah tetamu yang kita pergi tu satu tempat, kita tak pergi rumah dia dulu, kita pergi homestay. Kita dah bayar kat situ, kita rehat sekejap, baru kita pergi, dan kita patah balik situ untuk rehat lagi sebelum kita balik. Itu sebenarnya antara yang cantik dah hari ni. Tapi kalau kita terus ke rumah orang yang kita nak tuju, di situ kita nak tidur, jadi kena ambil adabnya 3 hari 3 malam. Sebab apabila lebih daripada waktu ini, tuan rumah akan merasa susah. Tuan rumah ni kalau lebih 3 hari, dia rasa susah. Lagi-lagi yang melibatkan anak isteri. Bila ada orang luar, lelaki pula masuk rumah ni, siapa ni? Sahabat, kawan ayah. Tapi ayah tak kisah sangat isteri tu, anak-anak perempuan. Itu contoh. Menambahkan resah gelisah tuan rumah dan ahlinya. Tetapi kerana segan dan malu, tidak sampai hati untuk mengusirnya. Kalau ada ayat yang cantik, dia boleh nak halau, dia cakap boleh tu. Tapi sebenarnya tuan rumah dia tak sampai hati nak keluarkan ayat untuk halau. Tapi sebenarnya boleh. Macam mana ayat nak halau tu? Minta maaf, tuan dah duduk kat rumah saya melebihi 3 hari. Selepas 3 hari ni minta tuan untuk berkemas. Boleh? Ada keluar ayat tu? Kita pun tak terkeluar, tapi boleh dibenarkan. Dibenarkan ayat ni. Memang ada juga pengecualiannya, iaitu apabila tuan rumah benar-benar dengan ikhlas hatinya meminta dengan amat sangat. Ini khas. Kalau tuan rumah yang memang meminta kita duduk kat situ lebih dari 3 hari, dia yang nak, itu permintaan dengan keikhlasan hati yang amat sangat, supaya tetamunya itu menetap di rumah itu lebih lama. Lebih lama, maka tetamu dibolehkan menetap di situ melebihi 3 hari. Itu pun kena berjaga-jagalah. Maknanya kalau dia kata dah baru 3 hari duduk sini, seminggu lah, contoh, maknanya tempoh next ialah 7 hari, seminggu. Selepas 7 hari, tetamu pun kena ambil tindakan. Saya rasa kena ambil apa dia, melangkahlah keluar. Dia kata tadi 3 hari rasa tak cukup, tak sembang, tak cukup masa nak sembang, tak puas, seminggu lah. Kita pun duduk seminggu. Lepas seminggu kena bangun. Kena. Maknanya apa? Tempoh melepasi yang asal 3. Bila tuan rumah rasa seronok nak lebihkan waktu, dia dah sebut seminggu. Tunggulah sampai besok, maknanya 3 hari tambah 1 hari, besok 4 hari cukup. Pasal apa? Hari yang kelima dia tak ada rela hati, dia tak ada ikhlas, mungkin dah berubah.
penyampah tengok, penat. Memang kan manusia bila disusun oleh Rasulullah ni sebenarnya dikaitkan balik dengan sifat fitrah kita. Memang ada sifat penat, jemu. Ya, kalau orang datang rumah kita berlebih daripada masa, contoh kita dah tetapkan hadir rumah open house sampai pukul 8 malam, orang datang pukul 9, kita sebenarnya dah penat tu. Nak layan lagi setengah jam, nak layan lagi 1 jam advance tu, sebenarnya hatinya dah macam-macam tu. Kan dah bagi tahu dah, mula pukul 3 petang sehingga pukul 8 malam contoh. Tapi orang datang lajak dia tu. Tu biasanya akan menyumbangkan ada bunyi yang tak elok lah. Sama ada pada tuan rumah ataupun pada tetamu. Jadi nak jaga duduk hati ni, ikutlah adab yang telah disusun, diatur tadi, yang telah disebutkan tadi. Sambung. Tetapi wajiblah dijaga bahawa permintaan tuan rumah itu benar-benar ikhlas dan bukannya manis di mulut atau di bibir. Yang itu hati tu, soal hati tu siapa yang tahu Tapi bila disebut di mulut tu, yang betul-betul diajak, kita pun kalau tetamu jawab balik. Bolehlah seminggu duduk sini, kita pun jawab balik. Allah, kalau seminggu lama sangat, cukuplah besok saya balik. Nampak tak kita ada timbang tara? Dia memang nak lebih lama, tapi kita kata tak boleh lah. Ingat kalau 2 hari lagi saya pun ada urusan lain yang perlu saya. Itu apa? Lapik cakap, supaya sama-sama ni rasa win-win lah. Rasa menang. Nak ajak kawan dah lama tak jumpa, nak ajak tetamu lebih masa, dia pun ada kata begini, timbang-timbang tak apalah, besok lah, tambah besok sehari, lepas tu tak kisahlah, kau nak balik pun balik lah. Itu nampak dia ada timbang tara, budi bicara. Tuan rumah yang sedemikian ini hendaklah menyediakan tempat dan hamparan yang khusus untuk tetamu yang hendak menginap di rumahnya. Sediakanlah bilik atau ruang khas untuk dia. Baik, last dia punya cerita kat sini ada 4 ragam adab sopan. Saya bacakan saja sebab dia bawa kat sini beberapa contoh-contoh yang mungkin lazim dengan kita atau mungkin jarang-jarang kita jumpa. Okey. Ibrahim An-Nakhai bahawa ia berkata, makan di dalam pasar adalah satu perbuatan yang menunjukkan kehinaan. Maksudnya yang tinggi tu. Kalau boleh, pasar ni Nabi pun kata jangan lama-lama kat pasar. Sebab kat pasar ni macam-macam pandangan, nak jaga payah. Kita nak makan, tapi sebelum nak makan nampak apa? Yang itu mata tak boleh jaga. Kita nak makan, tetamu sebelah pun makan juga, orang makan dia gaya sebelah, macam tu mata kita kata makan tak seronok. Contoh dah satu dah dosa. Tengok depan kita pula yang makan perempuan pula, pakaiannya teruk pula, nampak? Itu sebenarnya satu kehinaan ni. Kalau boleh elak, sebab bila balik kat rumah dah tertutup dah banyak pintu-pintu kehinaan, pintu-pintu yang menjadikan kita tercemar pahala kita. Walaupun sekadar mulanya untuk makan kan cantik elok, tapi bila di sekeliling kita ada sumber-sumber atau unsur-unsur yang boleh menjadikan dosa kepada kita, tu yang nak dia elak. Tu Nabi kata kalau pasar ni sekadar dapat keperluan, segera untuk meninggalkannya. Pasar baik. Cerita yang pertama ni, kita masuk dalam cerita makan dan ragam manusia ni. Yang pertama cerita dia, sebahagian kaum salaf, ulama salaf meriwayatkan ada di antara mereka berbuat demikian. Soalannya daripada perbezaan pendapat ini, adanya pendapat bahawa adat dalam daerah atau negeri masing-masing bergantung pada keadaan dan situasi setiap individu. Hukum yang tadi itu satu kehinaan tu ikut tempat, ikut individu. Jadi kalau kita rasalah tempat yang dimakan di mana, alhamdulillah kita makan di bazar depan masjid ni. Contoh, depan masjid ni adalah nanti koperasinya hidup, bazarnya hidup, kita makan depan ni terpelihara, semua terpelihara, boleh? Tak jadi satu kehinaan. Tapi kalau tempat tu lazimnya memang kita pergi tempatnya, contoh kita ambil lah di
di tepi pantai. Contoh, mana kita ada kat sini, pantai apa tu? Murid, Pantai Remis, pantai mana lagi yang malam-malam hidup ni, Tanjung Harapan. Memang nak makan tahu bakar, tapi sebelum masuk tahu bakar kat mulut, nampak macam-macam tahu kiri kanan. Yang itu kan kita tengok duduk sama-sama, yang anak daranya, yang belakang prank motornya, yang sini duduk gaya bebasnya. Yang itu sebenarnya ni cerita pernah, saya pun duduk juga guys dulu. Dulu waktu dengan penguatkuasa JAIS buat juga sebuan tu, macam-macam. Yang makan, yang makan angin pun ada, yang makan lain pun banyak. Jadi susah kat tempat macam tu. Jadi nak jaga, nak pelihara tu, baik cari tempat yang sesuai lah. Cari tempat yang sesuai. Ada tempatnya, bukan kita kata makan di tempat awam ni salah. Lokasi tu kena tengok. Baik. Bagi seorang yang tidak patut melakukan sedemikian itu kerana keadaan, kedudukan atau adat, baik dengan berhubung dirinya atau negerinya, maka tentu sahaja akan menunjukkan keburukan atau kekurangan seseorang yang demikian itu. Kalau kita duduk di tempat yang itu juga, nampak jelas kita pun macam orang tu juga. Jadi nak jaga martabat dan maruah diri kita, tempat-tempat yang tak elok jangan kita masuk, jangan kita duduk. Sebab nanti orang buat andaian kita serupa macam orang yang berada di sekeliling. Itu pandangan ulama tu, cantik tu. Kita kadang dilihat berdasarkan apa yang ada di sekeliling kita. Jadi nak jaga elak fitnah tu, janganlah cari tempat-tempat yang tak kena. Tetapi bagi orang yang dari segi keadaan dan kedudukan serta adatnya tidak menyebabkan keburukan dan kehinaan, maka tidak ada halangan baginya. Jadi kalau situasi satu tempat itu menganggap tempat tu memang aman, bagus, kita duduk pun di situ, tak jadi salah lah. Tak jadi salah. Makan kat mana? Restoran Tom Yum contoh depan ni, Afnan Tom Yum kita makan. Contoh, semua orang lazim tahu tempat tu elok, makanlah, tak salah. Tapi kalau tempat-tempat yang pelik-pelik saya sebutkan tadi tu, jadi tolong elakkan. Okey, untuk situasi ataupun perkara yang kedua pula, sebahagian ahli perubatan berkata, janganlah engkau menghina perempuan melainkan yang masih gadis. Janganlah makan daging melainkan yang masih baru. Cerita gadis ni cerita lain, tapi nak bagi tahu tentang makanan ni. Makanlah daging, janganlah makan daging melainkan yang masih baru. Janganlah makan makanan yang dimasak melainkan yang sudah benar-benar dimasak. Janganlah minum ubat melainkan kerana sakit. Janganlah makan buah-buahan melainkan yang masak. Janganlah sekali memasukkan makanan ke dalam perutmu melainkan setelah sempurna penghadamannya. Tengok tak cara ulama dulu mengkias-kias ceritanya tentang makanan ni. Jangan makan sebelum siap dimasak. Lagi apa? Jangan makan ubat kalau tak sakit. Lupa nak cerita, ambil yang perlu je. Kalau makan di hujung tadi, jangan telan sebelum selesai penghadamannya. Apa adab kita ada kat sini? Kalau makan, kunyah elok-elok. Rasanya kat gigi tu dah lumat dah, kat mulut tu dah lumat, baru telan. Kenapa tu? Sabar. Masuk kat sini pun nanti dia punya sistem badan kita dah ringan sikit sebab dah dibantu oleh gigi untuk dihaluskan. Makan sate, kalau ada 135,000 cucuk open house, kalau datang ni lah 2,000 orang, macam mana agaknya 135,000 cucuk habis makan? Itu main tarik je, telan terus betul. Saya baca surat bawah tadi, 135,000 cucuk, kalau datangin 6,000 orang pun makan tu, saya ingat main tarik telan terus tup. Itu apa, belum sesuai ditelan dah telan. Begitulah suap nasi, macam mana tolak je, tak kunyah, zup masuk, telan, zup tolak. Memang gitu. Dan kita nampak budaya ni sebenarnya orang Melayu waktu open house memang nampak nampak kegelojohan itu, sehingga belum sesuai lagi nak ditelan dah telan. Belum cukup
belum sempurna, belum sesuai, dah, ya. Baik, dan janganlah minum di atas makanan. Maknanya sedang makan jangan minum, adabnya. Kecuali dalam keadaan tadi, kalau gelojoh memang kena minum pupuk masuk, lepas tu tuang satu gelas, masuk lagi tak punya, tuang lagi segelas. Jadi gitulah yang dikata rosak adabnya tu. Minum sambil makan, di tengah-tengah minum lagi. Cuba kita makan dengan kunyahan yang sempurna, kita telan elok, dia tak perlu minum di tengah-tengah tu. Kan kecuali dalam keadaan terdesak, kalaulah jadi tersedak, minumlah. Tapi kalau tak ada keperluan, bertenang-tenanglah. Minum tadi mula, lepas tu biar sekejap, dah turun, barulah kita tutup dengan minum balik. Tadi kita dah makan buah kan. Sebelum ni saya beritahu minum, makan buah sikit supaya bantu penghadaman ataupun sistem badan kita lah. Ada pelincir. Lepas tu kita kunyah elok-elok, di hujung kita bagi makan, bagi minum. Jadi ada air tengah tu ada pelincir, makanan tu elok lah berjalan mengalir kat badan kita. Baik. Maka apabila engkau makan siang, maka setelah itu tidurlah. Dan apabila engkau makan malam, maka setelah itu engkau berjalanlah sebelum engkau tidur. Rupanya ada petuah juga. Ada nasihat. Waktu malam makan, jalan-jalan dulu sebelum tidur. Maknanya kalau kat rumah tu ada ruang kita makan pukul berapa? 8.30, balik nanti makan sekejap, lepas tu cuci tangan, dah minum, agak boleh round lah, pergi duduk kat depan, pusing sekejap kat ruang tamu, pergi sekejap kat ruang tengah, naik tangga, pusing balik, turun bawah sekejap, pergi tandas, pergi bilik air, pusing ke dapur sekejap, lepas tu baru tidur. Gitu. Sebut sini, maka setelah itu hendaklah engkau berjalan sebelum kau tidur, sekalipun dengan 100 langkah. Saya ingat pesan atuk saya, memang dia kata 100 langkah. Maknanya kalau cerita atuk saya tak jumpa ni, memang dia rujuk pada kitab-kitab lama pun memang kata 100 langkah sebelum tidur. Lepas makan, waktu malam, cari jalan 100 langkah. 100 langkah. Rumah kita besar mana? 100 langkah nak kira macam mana? Pandai-pandailah kira. Takkan kita nak congak satu. Lebih kuranglah anggaran tu, lepas tu rehat tidur. Baik. Tapi yang ketiga, situasi ragam yang ketiga, disunatkan memberi makan kepada ahli mayit atau ahli keluarga si mati. Sunat bagi makan kepada ahli keluarga, bukan keluarga si mati bagi makan orang datang. Terbalik tu kat kita. Kalau menggunakan harta si mati untuk disediakan juadah bagi yang datang layat ziarah, sebenarnya haram, sebab itu ada hak yang belum disempurnakan untuk harta si mati. Takut tu. Jadi kalau kita yang sediakan siapa? Orang lain, bukan keluarga tu. Maka kita datang tu untuk ziarah, disediakan air, disediakan makan yang ringan-ringan tu, boleh makan, boleh. Syaratnya yang bagi makan, yang masak makan adalah bukan daripada keluarga si mati. Sunat hukumnya, jiran sebelah, saudara mara yang jauh ni datang, baru bawa makanan, sebab dia dalam keadaan sedih. Kita sediakanlah, bagi dia sesuatu untuk memudahkan urusan. Sunat. Dasarnya satu peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah sewaktu wafatnya Ja'far bin Abi Talib. Lalu Rasulullah bersabda, wafatnya Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib? Bapa saudara Nabi. Nabi kata apa? In ala Ja'farin qad sughilu bi sya'ni mayyitihim fa asna'u lahum ta'aman. Peristiwa ni waktu Nabi hidup lagi, Nabi bagi tahu ayat ni, hadis ni, sewaktu meninggalnya Ja'far bin Abi Talib, pakcik dia. Maksudnya apa? Sesungguhnya keluarga Ja'far dalam keadaan sibuk menguruskan jenazah Ja'far, sehingga tidak sempat memasak makanannya sendiri. Oleh itu bawalah makanan untuk mereka. Cantik betul. Kalau situlah sikap orang Islam,
innamal mu'minuna ikhwatun, rasa sayang dengan saudara kita yang kehilangan orang yang disayang, maka kita bantu dengan cara apa tadi? Menjadikan juadah, menjadikan suatulah untuk keluarga yang meninggal. Tapi kadang-kadang kita lupa, mereka yang kehilangan ni tak lalu makan pun, yang datang yang kebuluh. Jadi kita sediakan untuk tak masalah, tak salah. Syaratnya tadi kita sediakan makanan tu, bukan datang makanan tu dari tuan rumah. Jadi kalau siapa yang makan daripada hidangan disediakan oleh orang lain daripada tuan rumah, tak salah, haruslah makan. Yang bawa tu hukum sunat, dapat pahala. Baik, hukum memberikan makan kepada si mati, hukum beri makan kepada keluarga si mati adalah sunat. Selanjutnya, apabila keluarga si mati memberikan makanan itu kepada orang lain, maka halal baginya untuk dimakan. Maknanya macam mana? Kalau ceritanya, mula-mula hak makan tu memang untuk keluarga dulu, keluarga si mati. Lepas keluarga tu memberikan hak dia tu untuk orang lain makan, halal bagi orang lain. Yang itu pun kadang-kadang kita tak prihatin juga. Takut-takutlah kita ambil, takut benda yang tak hak untuk kita jadi halal, itu jadi syubhah. Syubhah apa? Diragui. Makanannya halal tapi diragui sebab bukan hak kita. Baik, lebih baik kita yang bawa sesuatu, bawalah pisang ke, yang ni bawa ayam kicap, keluarga ni bawa nasi beras yang dah masak, yang sebelah sini bawa sayur. Saya pernah tengok dalam keadaan tu, saya rasa macam sistem potluck lah. Sistem potluck tu wujud dalam satu budaya masyarakat yang mengamalkan tu, sangat hebat, sangat baik. Yang datang pun ramai bantu, lepas tu makan ramai-ramai pun daripada sumber yang datang ni tadi tu pelbagai. Letak makan sama-sama. Jadi tak selangsung kita dapat bersama dengan keluarga semati itu mengurangkan kesedihan, kesedihan pada tuan keluarga si mati. Baik, untuk perkara yang keempat, yang terakhir sebelum masuk waktu isyak, kita berhentilah isyak, kita berhenti. Saya sebenarnya suka bila isyak berhenti tu sempadan lah. Sebab mungkin ada urusan lepas isyak, ada yang sambung nak urusan keluarga, nak sambung Quran ke kat rumah ni. Sebab kita baru habis Ramadan ni tadarus, kalau habis setakat Ramadan sayang lah. Sayang. Sambungkan ke daripada aktiviti tu, sambungkan ke rumah. Dia ada talian hayat, sambungan cerita. Kalau dapat anak dua orang yang boleh sama, tak boleh dengan isteri, kita sambung. Saya buat style baru, saya dapat di sekolah, saya buat sampai hari ni alhamdulillah, tadarus tak putus. Kalau betul tengok tuan-tuan, Al-Quran kita ada 604 halaman. 604 halaman. Kalau mula saya contohlah, saya cakap dengan Haji Mahfuz, saya mulakan halaman 1 hingga halaman 3. Haji Mahfuz sambung 4 sampai 5. Haji Rashid sambung 6 sampai 7. Dia sambung. Sebenarnya dah tadarus. Cuma kadang-kadang kita kesempatan nak duduk sama tu, semak satu-satu kawan kita baca, kadang-kadang tak ada kesempatan, luar daripada Ramadan. Jadi caranya boleh untuk bersama, tak kira lah waktu yang kita dapat. Contohnya duduk sekali sekejap, ayat daripada 10 hingga ayat 15, kita baca sama-sama. Lepas tu sambung, saya sambung 16 sampai 17. Lepas tu Haji Mahfuz sambung 18 sampai 19. Rashid sambung lagi daripada 20, 21. Sebenarnya boleh juga. Dan alhamdulillah lah, dengan cara ni, kalau saya praktikkan di sekolah, dalam kumpulan guru dan pelajar boleh khatam saya 4 kali dalam Ramadan. Luar Ramadan dalam Syawal boleh buat 2 kali khatam dalam bentuk tadarus, menggunakan apa tadi? Halaman. Sambung. Dia tak ada kerja macam Ramadan lain. Pasal kita biasa tadarus malam saja kan. Lepas tarawih pukul 10, habis 11 suku itu, 11 suku 11.30 tu pun mata dah terkebil-kebil lah. Tapi luar Ramadan kita boleh makan, kita boleh ni, lagi santai, lagi relax. Lepas habis main waktu subuh, ambil 2 buka. Lepas main zuhur, ambil 2 halaman. Asar ambil 2 halaman. Sambung. Lagi kita gunakan WhatsApp, lagi senang. Melalui kaedah ni, pada saya tadarus tak wajar dihentikan habisnya Ramadan. Syawal teruskan, Zulkaidah teruskan, masuk nanti sampai Muharram terasa segar, masih macam dalam Ramadan. Boleh. Kalau nak
Tapi kalau tak nak memang tak jadi. Last sekali, tidak seharusnya memakan makanan yang disediakan oleh seorang yang zalim. Kita sedar orang tu memang orang yang zalim, tak tahu macam mana kata. Kenallah masyarakat setempat memang orang tu jahat. Jadi kalau disebut tidak wajar, elakkan makan. Sebab takut yang dia sediakan juadah itu sumbernya dari sumber yang daripada kerja zalim dia tu. Sambung. Tetapi apabila dipaksa orang zalim ni paksa, maka kurangilah, ambil minimum. Takut orang zalim ni kita tak ambil, dia menzalimi kita pula, kita jadi mangsa. Maknanya kat sini ada dalam keadaan ini, kalaulah ada dalam satu masyarakat yang keadaannya begini, ada kaedah yang Islam tunjukkan. Tapi kalau boleh elak daripada orang zalim ni, kita tak payahlah hadir, tak perlulah bersama dengan dia. Sambung. Diceritakan bahawa sebahagian ulama ada yang tidak suka memenuhi undangan makan dan menyatakan bahawa menanti kuah itu satu kehinaan. Nampak? Ada yang mengelak daripada diundang kalau tahu yang undang ni orang yang zalim. Ulama elak. Kenapa? Takut bila dia datang dia kena makan, satu kehinaan bagi dia. Kenapa? Menuruti orang zalim. Itu pun nampak penjaga warak, sifat warak ni memelihara diri daripada terjebak dalam sesuatu yang mungkin dikhawatirinya salah. Sambung. Adapun ulama lain menyatakan, jika saya meletakkan tanganku dalam cawan orang lain, maka berarti tunduklah leherku kepadanya. Nampak? Tak nak kita terikut, tak nak kita kalaulah orang zalim depan kita, kita dah tak paksa ikut, dah jadi masuk dalam cawan dia tu, istilah cawan tu, maknanya kita akur dengan kehendak dia. Elak kalau boleh. Sebagian ulama lain pula menyatakan bahawa ucapan di atas tidak benar dan tidak ada dasar sama sekali, bahkan menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Imam Ghazali berkata, tidak sedemikian, tetapi persoalannya adalah seperti berikut, iaitu apabila pengundang sebenarnya tidak gembira kalau undangan yang dipenuhi, atau ia membuat undangan itu kerana ingin menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah. Pandangan ulama lain, kalau orang yang mengundang itu ada niat untuk menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah. Yang tadi cerita pasal zalim ni, zalim tu umum. Saya kata kalau zalim, kita tahu orang ini zalim, kita takut nak pergi, takut termasuk dalam orang-orang yang tunduk kepada kezaliman. Yang perbahasan pada Imam Ghazali kata, cerita yang itu sebenarnya, kalaulah kita tahu si pengundang itu mengundang kita atas niat untuk bermegah-megah dan menunjuk-nunjuk, masuk dalam kategori ini. Atau undangan itu si pengundang tadi merasa memberikan bantuan dan jasa kepada orang yang undang, maka tiga hal demikian memenuhi undangan makanan itu merupakan satu kehinaan. Ini kupasan tambahan. Kalau kita datang kerana menjadikan orang yang pengundang tadi rasa riak, rasa besar, rasa takabur. Kenapa? Ramai orang datang saya punya majlis ni. Open house saya ingat dalam 2,000, tapi datang 5,000, menjadikan dia rasa, saya ini memang yang itu sebenarnya menjadikan satu kehinaan, sebab dia dah ada niat yang tak betul. Baik. Adapun Rasulullah suka menghadiri undangan kerana baginda mengetahui bahawa setiap undangan itu ada kebaikan, dan undangan yang demikian itu dianggap satu kemuliaan serta amalan yang baik untuk dirinya bagi dunia dan akhirat. Jadi cara Rasulullah ni kita ambil maksud undangan semuanya yang baik, yang baik-baik. Jadi yang baik-baik dan mendatangkan kemuliaan ni yang kita akan pergi, atau kita akan menerima jemputan. Tapi kalau ada tujuan yang lain yang kita dah sedari dari awal tadi, minta elaklah, takut dikatakan mengundang kepada kehinaan. Oleh sebab itu, apabila orang yang diundang itu merasa bahawa orang yang undang itu sebenarnya keberatan untuk memberikan makanan kepadanya, atau semata-mata untuk bermegah atau kerana terpaksa, maka tidak baik baginya untuk memenuhi undangan itu. Ayat dia macam belik-belik, tapi sebenarnya senang faham.
Kalau ada tujuan-tujuan yang tak cantik, tak baik, tak mulia, lebih baik kita menolak, tidak memenuhi undangan si pengundang. Maka tidak baik untuknya memenuhi undangan itu, dan sebaiknya bahkan lebih utama memberikan keuzuran kepada si pengundang tadi. Bagilah alasan, minta maaf saya tak dapat bersamalah dalam majlis tuan sebab saya ada urusan lain. Cukup. Kenapa tu? Meletakkan keuzuran tu lebih utama banding dengan kita datang ke majlis dia, menyebabkan dia rasa tadi, rasa dia apa tadi, tunjuk-tunjuk, bermegah-megah, dia rasa hebat dan sebagainya. Sampai gitu sekali, ya. Baik. Oleh itu, ada sebahagian ahli sufi menyatakan bahawa janganlah engkau memenuhi undangan, melainkan undangan seorang itu yang mengetahui bahawa yang engkau makan itu dari rezekimu sendiri, dan apa yang diberikan kepadamu itu sebagai satu pinjaman yang sebenarnya milikmu dan masih dalam genggamannya. Ia juga menginsafi bahawa bagimu itu satu keutamaan ke atasnya apabila engkau penuhi hajat dengan menerima pinjaman tersebut. Jadi yang menghidang, yang memberikan, yang menyediakan juadah pun patut dia kena sedar lah, dia sebenarnya wakil aja. Wakil, faham wakil ya? Rezeki orang tu datang memang hak dia, Allah tentukan, tapi kita ni Allah bukakan hati, memberikan, menyiapkan juadah sebagai satu rezeki yang kita dipinjamkan sekejap untuk memang bagi kepada orang ni. Itu sampai gitu sekali. Jadi tak adalah rasa apa, yang punya tuan rumah tak rasa apa, tak rasa sombong. Yang datang tu rasa apa, lapang dada, lapang hati, sebab inilah rezeki saya kat rumah ni. Itulah makanlah. Jadi yang punya diri pula, kalau dia kata sedap tuan punya hidangan, alhamdulillah, saya cuma menghidangkan, Allah yang berikan rezeki untuk kita semua. Kan cantik ayat tu. Jadi tak ada unsur sifat-sifat mazmumah terbina lah dalam ziarah seperti itu, ya. Jadi apabila yang diundang itu mengetahui bahawa dengan menerima undangan itu tidak bermaksud berjasa kepadanya, maka tidak patut ia menolak dan memberikan keuzuran. Last sekali ayat penutup. Kalau memang bukan sebab-sebab yang tadi, maka tidak patut bagi kita memberikan keuzuran atau menolak undangan. Jadi kalau kita yakin benda itu memang baik, orangnya pun baik, wajib atas kita menerima undangan untuk kita hadir, kerana dia dapat memuliakan tu rumah, dia juga dapat memuliakan tetamu. Ingat, bila kita datang ke rumah, bawa rahmat Allah, bawa keberkatan, dan bagi tu rumah diampunkan dosa. Kan subhanallah. Cukuplah kalau dengan itu ganjaran yang kita perolehi pun sebenarnya cukup cantik lah. Datangnya Syawal ini, adanya ziarah menziarahi, cuma nak kita jaga dari sudut adab-adab yang saya sebutkan tadi, meskipun 3 saja, tapi nak diamalkan memang suatu yang sebenarnya perlukan kefahaman, perlukan ilmu, ya. Jadi setakat tu dulu mungkin yang kita sampaikan ini untuk penutup cerita bagi adab makan. InsyaAllah kita akan sambung bagi adab perkahwinan bagi kelas yang seterusnya, InsyaAllah bulan depan. Jadi sebenarnya malam ni pun saya tak bersedia nak cerita apa, jadi tak menyambung cerita, habiskan tentang adab makan ni sesuai lah dengan kena waktunya ni. Alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah untuk kita dapat bersama-sama menambahkan sedikit ilmu kita. Aku la qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fahimna fid din wa 'allimna bit ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu wa nasina wa 'allimna minhu wa jahilna wa sunnah tilawatah ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal
العالمين. اللهم اجعل من هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.